Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ta'ala Qur'anil a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Qur'anil karim a'udzu
rabbika dzul jalili wal ikram. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalili wal ikram. Artinya, dan akan kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Allah Ta'ala itu tidak akan binasa sama sekali. Kalau ada kata Tuhan yang akan hancur, Tuhan yang akan binasa, mustahil bagi Allah. Allah tak akan hancur, tak akan binasa sekali-kali. Tak sama macam makhluk. Makhluk akan binasa. Ada hidup, ada mati, ada mampu. Kalau binatang mampu. Dan Allah, ia tak akan mampu. Ia tak akan mati. Ia tak akan binasa. Itu Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mampu, yang mati, yang binasa adalah makhluk. Kalau orang kata Allah itu akan binasa sebagaimana manusia itu binasa. Tidak. Itu ajaran yang sesat, ajaran yang salah, ajaran yang menyeleweng daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sepatutnya bagi orang-orang yang beriktikad bahawa Allah Ta'ala itu qadim, kekal, maka dia kena ada dalam diri dia tentang bahawa Allah Ta'ala adalah kekal dan baka, tidak akan binasa. Ia hendaklah ingat bahawa ia akan mati. Ia tidak akan mati. Tapi makhluk akan mati. Dengan itu ia boleh membanyakkan istighfar. Kita kena ingat kita ni akan mati. Yang mematikan kita tidak lain dan tidak bukan adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita sebagai orang yang beriktikad, orang yang berakidah, kena yakin dan kena ingat bahawa kita akan mati. Dan itu yang boleh memperbanyakkan kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena perbanyakkan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah itu tidak akan binasa. Maka Allah Ta'ala akan buat apa yang dia kehendaki untuk membinasakan makhluknya jika makhluknya dahaka kepadanya. Na'udzubillah min zalik. Kita tergolong daripada golongan yang Allah Ta'ala laknat, yang Allah Ta'ala benci. Na'udzubillah. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadith. Bersalahan Allah Ta'ala dengan benda yang baru. Mukhalafatuhu lil hawadith, artinya Allah Ta'ala berlainan bagi segala yang baru. Maka mustahil bagi Allah bersamaan bagi yang baru. Dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Maksudnya tiada sesuatu seumpama Allah Ta'ala. Kalau ni, maka golongan-golongan yang musyabbihah, mujassimah, dia marah sangat belajar sifat 20. Sebab apa? Sebab adanya mukhalafatu lil hawadith. Bersalahan Allah Ta'ala dengan benda yang baru. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran jelas-jelas, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan kekal zat Tuhan. Tu Ahlussunnah. Tapi kalau ahli punah, dia akan kata dia akan kekal wajah Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Tu dia. Sebab dia terjemah secara zahir. Bukan secara maksud. Allah Ta'ala sebut wajah bukan bermakna muka macam kita. Tak. Sebab tu kita kena faham. Dari sudut akidah. Sebab ayat-ayat Al-Quran, ada ayat-ayat yang bersalahan ataupun kita sebut ayat-ayat Al-Quran iaitu ayat mutasyabihat. Kalau kita silap faham, akan bersalahan apa yang dikehendak daripada golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Na'udzubillah min zalik. Tidak akan mengikut jalanan yang sebenar. Tu dia. Baik tu ada setengah-setengah golongan. Ditolak sifat 20 sebab apa? Sebab dalam sifat 20, sifat 13 dia ada mukhalafatu lil hawadith. Bersalahan Allah Ta'ala dengan benda yang baru. Sedangkan buat-buat dia kata dia percaya Allah Ta'ala tu sama macam makhluk. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran,
Allah Ta'ala sifatkan diri dia dalam Al-Quran disebut. Dan apa dia? Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Tu dia. Dia faham. Tu dia. Yadullahi fawqa aydihim. Tu berlawanan lah dengan apa kita baca malam ni. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Bersalah Allah Ta'ala dengan benda yang baru. Sedangkan ayat-ayat yang saya baca tadi adalah ayat mutasyabihat. Ayat menjadi kesemaran. Sedangkan ada dalil yang kuat, ada dalil yang muhkamat. Ini tak ada takwil, tak ada dah. Hadis ni tak ada takwil. Apa dia? Ayat Al-Quran ni tak ada takwil. Ia jadi muhkam. Ayat yang muhkam, yang boleh buat hukum lalu. Apa dia? Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu seumpama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak menyerupai akan satu. Kita kena yakin. Kalau orang kata Allah Ta'ala tu ada tangan. Kalau orang kata Allah Ta'ala tu duduk langit. Kalau orang kata Allah Ta'ala itu ada muka. Kalau orang kata Allah Ta'ala ada. Itu boleh turun naik. Macam kita turun masjid. Macam kita naik atas mimbar. Gitu. Maka akidah kita adalah akidah mujassimah. Allah tidak akan menyerupai dengan sesuatu. Berlainan. Jauh sama sekali. Dia Tuhan. Mana sama dengan makhluk. Dia yang buat kita. Dia buat makhluk. Tak akan sama. Kalau kita samakan Tuhan dengan makhluk, rosak akidah kita. Na'udzubillah min zalik. Dah Ustaz, kenapa makhluk Ustaz? Ma khuliqa min adami ila mawjud. Barang yang asalnya tak ada kepada ada. Kita asal ada tak? Tak ada. Sebab apa? Sebab kita baru ada. Kita lahir, baru kita ada umur, kita ada peringkat umur. Tuhan tak ada. Tidak berkait dengan waktu, tidak berkait dengan umur. Sebab yang berkait dengan waktu, berkait dengan umur, berkait dengan masa adalah makhluk. Maka tak dapat tidak, kita baru. Kita ni baru. Kita ni baru. Tiada sesuatu seumpama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak menyerupai dengan sesuatu. Dan sepatutnya bagi orang mukmin, kita orang yang beriman, orang yang beriktikad, orang yang mu'taqid, ia hendaklah banyak mengucapkan tasbih kepada Allah Ta'ala. Jauhkan, mensamakan, menyerupai Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Baik itu, baik itu kita kena belajar bahasa Arab. Saya pun dah belajar lagi. Masih lagi belajar, sama-sama belajar. Baik itu, kalau saya tengok dalam ayat berkait dengan ayat-ayat mutasyabihat, sebut yadu. Sebut yadu, ada sebut yadu ni kalau kita terjemah yad, tangan, ainun, mata, uzunun, macam-macam. Kita baca, itu jelas. Tetapi kalau kita tengok dalam lugah Arabiah, buka dalam kamu ma'ani. Kalau nak pergi tanya guru pun boleh, kita buka dalam kamu ma'ani, tengok sendiri apa makna yad. Tulis yadu, dia akan tulis kudrah, macam-macam lagi. Kekuatan, dan sebagainya. Ataupun pertolongan dan sebagainya. Itu kita kena belajar. Baik itu kita kena faham. Kalau berkait dengan ayat-ayat mutasyabihat, jangan kita terus mengatakan inilah sifat Allah. Atau Allah Ta'ala mensifatkan. Ulama-ulama salaf, mereka ini terus tauhid, serah kepada Allah Ta'ala bulat-bulat. Bagaimana, macam mana, cara mana, wallahu alam. Tak boleh kita nak tanya. Kalau kita tanya, as-su'alul bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Musa'ah itu perkara bid'ah. Bid'ah, tiap-tiap bid'ah itu sesat. Maka tiap-tiap perkara yang sesat itu tepatnya neraka. Baik itu ulama-ulama khalaf, takut-takut orang nak tanya juga warna, kita jawab macam ni. Ayat ini adalah ayat mutasyabihat. Sebahagian ulama, sebahagian salaf, sebahagian kalam, mereka ni mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Dia takwil Ar-Rahman dengan makna Al-A'la. Dan Allah Ta'ala yang maha tinggi. Kebesaran dia. Itu dia. Yadu dengan makna Al-Qudrah. Kekuasaan. Melindungi. Dan sebagainya. Pertolongan.
Dah, tu dia. Ya tu dengan mana pertolongan dan sebagainya. Dah, banyak. Dah, kalau kita belajar dalam ilmu kaedah, dah ayat-ayat mutasyabihat. Baik tu kita jangan panggil terkeliru dengan pokok dan golongan-golongan yang boleh merosakkan akidah kita. Baik tu sebuah ayat ini dak mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala tidak menyerupai dengan sesuatu. Kalau kita samakan Allah Ta'ala dengan makhluk, maka samalah kita dengan golongan-golongan mujassimah. Samalah kita golongan-golongan musyabbihah. Dak, tu dia. Cuma kita jenis tak dapat. Jadi tak dapat. Dak, baik tu kita kena hati. Dak, golongan mujassimah musyabbihah ni datang daripada golongan-golongan yang merosak akidah. Golongan Yahudi, golongan Nasrani. Sebab apa? Sebab mereka menyamakan Tuhan dengan makhluk. Baca mereka ada Tuhan berbentuk-bentuk. Cuma kita kata Tuhan tu tak boleh nampak, tak boleh lihat dengan mata kepala. Tapi kita yakin Tuhan tu macam kita. Na'udzubillah. Kita yakin Tuhan tu ada tangan. Kita yakin Tuhan tu ada kepala. Dah, tu bahaya. Rosak akidah kita kalau kita royak lagu tu, kita kabur macam tu, dah kita beretikad macam tu. Dah, Tuhan dah tidak tangan, tidak kaki, dah tidak segala-galanya. Sebab tangan kaki itu makhluk. Makhluk. Dah Allah Ta'ala sebut dah, wallahu a'lamu bissawab. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Dah, baik tu ulama-ulama galangan-galangan khalaf, mereka ini mentakwil ayat-ayat mutasyabihat supaya kita tidak rosak dan terpesan akidah kita. Wallahu a'lamu bissawab. Dan insya-Allah kita akan sambung qiyamu ta'ala binafsih pada masa dia akan datang. Moga-moga bermanfaat untuk diri kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa, hamba Allah Ta'ala yang dikasihi insya-Allah. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam biasa, mana-mana yang ingin menyertai korban akikah bersama madrasah Darul Zahra ini, boleh sama-sama kontak nombor yang telah tertera di sini. Moga-moga dengan kita kontak ini dapat sama-sama kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sertailah korban akikah tahun ini bersama kami jika ada lebihan duit. Dan jika ada lebihan duit, dan kita akan masukkan ke tabung madrasah ataupun pondok kita insya-Allah. Dan boleh hubungi nombor 0108156501 011133937888. Untuk maklumat balas boleh WhatsApp ataupun boleh call nombor yang tersebut itu. Dan apa kelebihan orang yang berkorban? Tidak ada satu amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah orang yang berkorban hartanya, amalannya. Dan anak Adam, dia berkorban pada hari raya, dia tumpahkan darah dan menyembelih binatang haiwan. Sesungguhnya binatang haiwan akan datang hari kiamat jadi kenderaan kepada dia, disirat dan menjadi saksi kepada dia. Dan datang tanduk dia mari, bulu-bulu mari, kuku-kuku mari menjadi saksi atas pengorbanan yang telah dia korbankan di atas muka bumi dengan menyembelih binatang yang diboleh korban. Tu dia. Dan sesungguhnya darah haiwan berkorban terletak di suatu tempat di sisi Allah Ta'ala. Dan sebelum jatuh ke tanah, Allah Ta'ala ada terima dah amalan-amalan dan ibadah kita. Janji kita ikhlas dan kita niat dengan benar, dengan betul. Maka marilah sertai korban. Harganya RM650 satu bahagian. Dan masih lagi kita buka peluang, seluas-luas peluang berminat. Kita makluk-alukan kalau ada nak mari, nak datang, nak pergi tengok sendiri, nak sembelih diri, ataupun nak mari nak pergi korban sini, nak mari korban ataupun nak ambil daging, nak bagi diri ataupun nak serah kepada kita, insya-Allah kita akan bagi kepada mereka-mereka yang layak menerima daging dan korban tadi, insya-Allah. Ataupun untuk infak untuk pelajar-pelajar madrasah pondok ataupun tempat kita buka madrasah ini, insya-Allah. Moga-moga apa yang kita dapat pada malam ini mendapat kuatkan akidah kita, fahaman kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nak sumbang untuk madrasah pun kita ada alukan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.